Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan menerangkan tentang bab 8 iaitu peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. Bab sosial. Sinopsis daripada tajuk ini ialah realiti sosial sejagat. Untuk takrifan autoriti, ia telah ditentukan oleh pemerintah dan mempunyai peraturan bertulis. Ia ada adat istiadat iaitu ada protokol yang perlu dipatuhi. Jika ia melibatkan negara dan negara asing, hendaklah dilakukan secara formal. Formalitinya semakin ketat dan terperinci. Ini juga akan menyebabkan tentang kesedaran nasional. Pada takrifan harian pula, ia telah ditentukan oleh individu, keluarga dan komuniti dan tidak mempunyai peraturan bertulis. Ia juga melibatkan adat resam iaitu perilaku kehidupan seharian. Mengikut kepada kehidupan seharian, ia tidak mempunyai peraturan formal dan tanggungjawab sosial dalam bentuk adab dan nilai hormat menghormati menjadi panduan perilaku individu. Dan ini akan menghasilkan keadilan dan keharmonian negara. Jadi objektif yang dapat dihasilkan dalam tajuk ini ialah memahami peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Hasil pembelajaran dalam topik ini ialah menjelaskan takrifan autoriti dan takrifan harian. Yang kedua ialah menghuraikan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Yang ketiga ialah mempamerkan minat sukarelawan dalam mencapai keharmonian masyarakat. Kandungan pembelajaran. Yang pertama ialah takrifan autoriti dan takrifan harian. Yang kedua ialah peranan etika dan peradaban dalam menyokong tanggungjawab sosial. Yang ketiga ialah kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Yang keempat ialah tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Yang terakhir sekali ialah kesukarelaan. Untuk takrifan harian dan jadi konsep realiti sosial, pengalaman hidup yang dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan dan strata berdasarkan kepentingan peribadi dan norma hidup sejagat. Sebagai contoh, kita belajar mengeja dan membaca dari ibu bapa di rumah dan guru di sekolah adalah sesuatu pengalaman hidup yang kita lalui dan kita terima tanpa mengira kumpulan etnik dan strata demi kepentingan peribadi. Jadi, ini adalah maksud kepada takrifan autoriti. Takrifan autoriti merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Sebagai contoh, Undang-Undang Malaysia dan Perlembagaan Malaysia. Manakala takrifan harian. Takrifan harian merujuk kepada perilaku dalam kehidupan seharian. Ia bukanlah dokumen bertulis, malah ditentukan oleh individu, keluarga dan komuniti. Ia tidak mempunyai peraturan formal seperti takrifan autoriti. Sebagai contoh, adat resam dalam masyarakat. Kedua, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Menghayati etika dalam tanggungjawab sosial. Dalam masyarakat berbagai etnik dan agama di Malaysia, maka istilah-istilah etika, moral, akhlak dan sebagainya digunakan pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Seringkali tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Tanggungjawab sosial terbagi pada dua, iaitu dalaman dan luaran. Untuk dalaman ialah hati dan etika profesional. Luaran pula kesedaran dan tindakan salah dan betul, tindakan pelanggaran, mengurus pelanggaran. The 12 core action value and the cornerstone that put action into those value. Pertama, authenticity. Kedua, integrity. Ketiga, awareness. Keempat, courage. Kelima, perseverance. Keenam, faith. Ketujuh, purpose. Ke-8, vision. Ke-9, focus. Ke-10, enthusiasm. Ke-11, service. Dan ke-12 ialah leadership. Baik dan cerdik.
Terbagi kepada dua, iaitu mukmin dan profesional. Ciri-ciri mukmin adalah amanah, integriti, syariatullah, kelakuan, ihsan, zikir. Manakala profesional ialah kuat, kompetisi, sunnatullah, peranan, itkan dan fikir. Nilai-nilai kepimpinan Tun Mahathir terbagi kepada dua. Pertama, substantif rationality, iaitu amanah, perasaan malu, jujur dan berani. Kedua pula ialah formal rationality, iaitu kerajinan, kawalan diri, jangan ambil hak orang dan sistem teratur. Definisi tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawaban sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam masyarakat. Seterusnya, aras tanggungjawab sosial. Setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya. Kedua, individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu-individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat dunia. Seterusnya, kita teruskan dengan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Dalam kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial, hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia. Tidak seorang yang boleh hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Kehidupan bermasyarakat bererti hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman, bersaudara dan juga berkasih sayang. Tuhan menjadikan keadaan seseorang itu berbeza-beza. Ada yang hidup kaya, sederhana, miskin dan sebagainya. Seterusnya, tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu atau sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomi dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Dalam hal ini, individu atau organisasi boleh memainkan peranan dalam pelbagai bidang, merangkumi aspek kesihatan, keselamatan dan pendidikan. Kesedaran nasional boleh dipupuk dengan usaha dari semua pihak yang ingin melakukan perubahan dari semasa ke semasa tanpa mengira bangsa, agama dan negara dalam melaksanakan kebaikan bersama. Oleh itu, kesedaran nasional bukan satu perkara yang asing lagi, tapi ianya sudah menjadi satu konsep kehidupan yang perlu diamalkan dan dipraktikkan bagi semua supaya keadaan sesuatu negara atau tempat itu menjadi aman, harmoni dan sejahtera. Seterusnya adalah bentuk tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Antaranya ialah pendidikan, khidmat kesihatan, bantuan bencana alam, penjagaan alam sekitar, keselamatan dan juga infrastruktur awam. Antara tanggungjawab sosial terhadap masyarakat luar negara adalah kemudahan kesihatan dan khidmat perubatan. Kedua, sumbangan kewangan dan pelaburan. Ketiga, pembiayaan beasiswa dan tenaga pengajar. Seterusnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Antaranya ialah kurangnya pelibatan semua kaum dalam aktiviti sosial. Perkara ini terjadi kerana wujudnya ketetapan untuk menyertai atau syarat-syarat yang diletakkan tidak umum ataupun tidak terlalu ketat. Penyelarasan peserta hanya dihadkan untuk setengah kaum sahaja. Seterusnya ialah pemikiran dari segi adat dan budaya yang berlainan. Kepelbagaian adat dan budaya yang ada di setiap masyarakat dalam sebuah negara menyebabkan terbatasnya perhubungan,
dan ciri-ciri keistimewaan adat dan budaya yang ada pada setiap kaum mengakibatkan adanya jurang ketidaksamaan. Seterusnya adalah kefahaman dan ideologi yang berbeza antara kaum. Ini adalah penyumbang utama dalam keruntuhan kesedaran nasional. Hal ini kerana tindakan yang dibuat bermula dengan keupayaan berfikir. Seterusnya adalah pemikiran setiap individu berbeza-beza. Begitu juga dengan setiap kaum. Dan pengaruh dengan pemikiran modernisme. Seterusnya adalah perselisihan politik yang berbeza. Ini kerana wujudnya parti politik yang menyebabkan kepentingan untuk setiap kaum, dan akhir sekali persefahaman antara kaum menjadi diskriminasi dan berpuak-puak. Konsep kesedaran kesejahteraan tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Definisi sejagat. Sejagat adalah ia meliputi seluruh dunia atau global. Ciri-ciri kesejahteraan adalah tidak terikat pada sesuatu bangsa, kaum dan agama. Ia bersifat menyeluruh kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ia dikategorikan sebagai sifat dalam tamadun Islam. Nilai kesejahteraan adalah tingkah laku yang baik, beradab dan bertata susila sesama manusia, alam dan juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk konsep kesedaran kesejahteraan tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Pertama, sifat kemanusiaan dalam diri seorang individu, keluarga dan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Kedua, penubuhan organisasi besar dalam menghulurkan bantuan kepada komuniti yang ditimpa musibah seperti NGO dan lain-lain. Seterusnya, bantuan dapat dilakukan dalam pelbagai bentuk, iaitu dalam kewangan, keselamatan, media sosial dan juga sumber makanan. Konsep ini juga bertujuan untuk menaikkan kesedaran dalam diri masyarakat tentang bencana yang terjadi atau keganasan yang berlaku demi kesejahteraan hidup dan keamanan manusia. Dan yang terakhir, tindakan atau peranan yang perlu dilakukan oleh masyarakat terhadap perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO di luar negara. Contoh penubuhan di luar negara adalah Muslim Care Malaysia. Muslim Care Malaysia ditubuhkan untuk membantu mangsa-mangsa di luar negara seperti mangsa gempa bumi dan lain-lain dengan memberikan set kelengkapan makanan serta set kelengkapan tempat tinggal untuk mangsa-mangsa. Seterusnya, pertubuhan dalam negara iaitu My Fund Action yang masih aktif sehingga sekarang, dan peranan My Fund Action ini untuk negara adalah apabila sumbangan-sumbangan yang didapatkan daripada masyarakat Malaysia akan disumbangkan untuk meringankan beban orang-orang yang kurang bernasib baik di negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk seterusnya adalah kesukarelaan. Kesukarelaan ini adalah melakukan sesuatu dengan kehendak diri sendiri dan tidak dipaksa ataupun dikerah dengan niat yang ikhlas dan tidak mengharapkan pulangan ataupun kepentingan. Sikap sukarelawan ini juga boleh mendorong seseorang untuk hidup bermasyarakat dan berkongsi ukhuwah serta kasih sayang. So dalam Islam juga menyatakan kesukarelaan ini amat disarankan sebagaimana dalam Al-Quran yang menyebut, maka berlumba-lumbalah kamu dalam ke arah kebaikan, surah Al-Baqarah 148, dan ia memerlukan keikhlasan bagi setiap mereka yang terlibat. Oleh itu ia dianggap sebagai tugas yang mulia. Contoh aktiviti sukarelawan terbahagi kepada dua, iaitu skala kecil dan skala besar. Bagi skala kecil, antaranya adalah membantu ketika majlis perkahwinan, membersihkan kawasan nyamuk Aedes, membuang sampah atau kayu di jalanan, membantu penduduk kampung yang uzur. Dan juga bagi skala besar pula adalah antara contohnya mengikut NGO memberi bantuan makanan di luar negara,
mengadakan kempen bantuan mangsa banjir secara besar-besaran ketika banjir besar berlaku dan juga membantu mengumpulkan dana untuk golongan memerlukan di luar negara. Dan kesimpulan adalah etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia. Seterusnya ialah ia adalah tali pengikat kemanusiaan hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan sedunia. Dan akhir sekali adalah ia memerlukan kajian bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umbi, institusi dan pihak-pihak berkuasa. Sekian, terima kasih.